Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إنك أنت العليم الحكيم إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dengan atas nikmatnya kita dapat bersama-sama lagi di dalam kuliah maghrib di Masjid Al-Mawaddah. Pada minggu yang lalu saya telah pun membicarakan ataupun sama-sama kita berkongsi perbahasan berkenaan tentang tasyahud pertama, kan, bagaimana tata cara tasyahud pertama, kemudian sunat memendekkan tasyahud seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata yang diriwayatkan daripada Ibn Abbas, apabila Nabi SAW duduk pada dua rakaat yang pertama, maka seolah-olah beliau sedang berada di atas bara api yang panas, ka'annahu radf. Okey. Imam Tirmizi pula berkata, inilah yang diamalkan oleh para ulama, di mana mereka lebih memilih agar seseorang itu tidak memanjangkan waktu duduk ketika tasyahud pertama. Ia digolongkan di dalam bab sunat-sunat solat. Seterusnya masuk berkenaan tajuk membaca selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seseorang yang mengerjakan salat disunatkan membaca selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika duduk pada tasyahud akhir, iaitu dengan membaca salah satu daripada lafaz berikut. Para jemaah sekalian, kita biasa tahu ada satu lafaz sahaja, betul tak? Kan, sebenarnya ada dua riwayat berkenaan lafaz tersebut. Bagaimana lafaznya? Okey, daripada Abu Mas'ud Al-Badari meriwayatkan, katanya Bushair bin Sa'ad bertanya, wahai Rasulullah, Allah telah memerintahkan kami agar membaca selawat ke atasmu. Lantas bagaimanakah cara kami membaca selawat itu? Nabi pun diam sejenak, lalu bersabda, bacalah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang bermaksud, ya Allah, limpahkanlah selawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana engkau telah melimpahkan selawat ke atas keluarga Ibrahim, dan berilah keberkatan kepada Muhammad bersama keluarganya sebagaimana engkau telah memberikan keberkatan kepada keluarga Ibrahim. Di seluruh penjuru alam engkau maha terpuji lagi maha mulia. Kemudian bacalah salam sebagaimana kamu telah ketahui. Okey, itu merupakan yang biasa kita baca. Riwayat daripada Ka'ab bin Ujrah pula mengatakan, kami bertanya, wahai Rasulullah, kami tahu bagaimana caranya memberi salam kepadamu. Sekarang bagaimana pula caranya kami mengucapkan selawat kepadamu? Memberikan salam satu dan juga mengucapkan selawat berbeza. Maka Nabi SAW pun bersabda, bacalah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya, riwayat daripada Ka'ab bin Ujrah ada dua kali innaka Hamidum Majid. Kan, kalau riwayat daripada Abu Mas'ud Al-Badari, dia hanya ada satu seperti mana yang kita selalu lakukan. Hukum membaca selawat ke atas Nabi ini tidak wajib, tetapi ia sunat. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan dinyatakan sebagai sahih. Begitu juga Ahmad dan juga Abu Daud daripada Fudalah bin Ubaid. Kata mereka, Nabi SAW mendengar seorang lelaki telah membaca doa dalam solatnya dan ternyata dia tidak membaca selawat ke atas Nabi SAW. Beliau bersabda, orang ini terlalu tergopoh-gopoh. Kemudian beliau memanggil orang itu lalu berkata kepadanya atau kepada orang selainnya, apabila salah seorang antara kamu mengerjakan salat, hendaklah dimulai dengan memuji Allah
kemudian membaca selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam terlebih dahulu. Setelah itu barulah dia membaca doa menurut apa yang telah ditentukan oleh Allah. Pengarang kitab Al-Muntaqa ini berkata, pengarang kitab Al-Muntaqa, hadis tersebut merupakan dalil bagi orang yang mengatakan bahawa selawat itu tidak wajib, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan supaya mengulangi solat seseorang yang tidak membaca selawat. Hal ini disokong oleh sabda Rasulullah SAW kepada Ibnu Mas'ud setelah menyebutkan tentang tasyahud. Kemudian barulah dia memilih dan membaca doa yang disukainya. Maka ada dua perkara. Pertama ialah tentang rangkap ataupun bacaannya. Perasan ataupun tidak di dalam kedua-dua hadis daripada daripada Abu Mas'ud Al-Badari dan juga daripada Ka'ab bin Ujrah, kedua-duanya tidak ada perkataan Sayyidina. Kedua-duanya tidak ada perkataan Sayyidina. Maka bacaannya ialah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, tanpa adanya Sayyidina, seperti mana ada sebahagian yang baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad di dalam solat. Ini ceritanya dalam solat, bermaksud dalam tasyahud. Luar tasyahud berbeza kan. Di dalam tasyahud kan tidak ada perkataan Sayyidina dalam dua-dua riwayat. Kemudian dibangkitkan berkenaan tentang sama ada baca selawat itu merupakan wajib ataupun tidak. Maka daripada hadis tadi menguatkan bahawa bacaan selawat bukan wajib. Kalau wajib, nescaya Nabi SAW apabila mendengar perintah cerita tadi, nescaya Nabi akan suruh untuk orang tersebut ulang balik solat. Tapi tidak. Kerana apa? Kerana ia adalah sunat mengikut pandangan. Asy-Syaukani pula berkata, aku tidak menemukan dalil yang kuat dalam masalah wajibnya membaca selawat. Okey, bermaksud dalam hal itu ulama meletakkan kategori selawat ke atas Nabi adalah sunat. Dia bukan wajib kerana mereka tidak dapat menemukan dalil yang begitu kuat. Kan? Tapi tidak bermaksud kita boleh dia sunat jadi tak payah buatlah. Dia sebahagian daripada kena faham ibadah ni ia perlu ada dalil untuk melaksanakan dia. Okey, dia ada perlu ada. Jadi fuqaha meletakkan satu garis pandu yang disebutkan sebagai al-aslu fil ibadah tawaqquf. Bermaksud dalam hal ibadah ni dia kena kekal. Kekal macam mana? Seperti mana yang dalam nas. Kan kalau nas ada letakkan, maka dia ada letakkan. Itu teknik dia. Bukan cakap okey kita nak tambahlah. Kan dia dalam ibadah dia bukan macam itu. Dalam ibadah dia perlu ikut apa yang ada dalam nas. Nas cerita ada. Nas cerita tak ada. Sebab tu tadi Imam Syaukani mengatakan bahawa dia tak dapat menemukan dalil yang kuat dalam masalah wajibnya solat. Wajibnya selawat tadi. Maka oleh yang demikian dia tidak dapat meletakkan dia sebagai wajib. Maka dia kekal dengan sunat. Seterusnya masuklah berkenaan tentang doa setelah tasyahud akhir dan sebelum salam. Di sini sebenarnya ada beberapa doa yang boleh kita amalkan ataupun kita kongsikan bersama. Lebih kurang ada 9 doa para jemaah, 10. Banyak sebenarnya doa ni dan kita akan kongsikan pada hari ini. Sebenarnya ada 11 doa yang dikumpulkan oleh Syekh Said Sabiq dalam kitab dia Fiqh Sunnah ini. Disunatkan membaca doa yang berkaitan dengan kebaikan sama ada dalam urusan duniawi maupun ukhrawi setelah bertasyahud dan mengucapkan salam. Daripada Abdullah bin Mas'ud bahawa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam allamahumul tasyahud thumma qala fil akhir thumma takhtar minal mas'alati ma tasha. Nabi SAW mengajarkan kepada mereka tasyahud. Pada akhir hadis ini beliau pun bersabda, kemudian pilihlah berbagai macam doa yang kamu sukai untuk dibaca. Pada dasarnya doa itu disunatkan sama ada diriwayatkan daripada Nabi SAW maupun tidak. Tetapi doa yang diriwayatkan daripada Nabi SAW adalah lebih diutamakan. Berikut di sini kami cantumkan sebahagian doa-doa yang diriwayatkan daripada Nabi SAW. Yang pertama, doa daripada riwayat Abu Hurairah. Katanya, apabila salah seorang antara kamu telah selesai membaca tasyahud akhir, hendaklah memohon perlindungan kepada Allah daripada 4 perkara, iaitu dengan baca macam mana? Allahumma inni a'udzubika min azabil jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wa mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Maksud selepas habis innaka hamidum majid, maka di antara sunnah ya baca doa.
Maka doa ni, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wa mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Bermaksud apa? Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada siksa neraka Jahannam, daripada siksa kubur, dari fitnah hidup dan mati, dan dari kejahatan fitnah ad-dajjal. Itu yang pertama. Boleh ikut para jemaah? Yang kedua, doa yang kedua daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya Nabi SAW berdoa dalam solat dengan membaca Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa a'udzubika min fitnatid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wa mamat. Allahumma inni a'udzubika minal ma'thabil wal maghram. Kan? Nabi SAW sambil berdoa dalam salat dengan membaca Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Ya Allah, aku berlindung padamu dari siksa kubur. Wa a'udzubika min fitnatid dajjal. Aku berlindung daripada fitnah ad-dajjal. Wa a'udzubika min fitnatil mahya wa mamat. Aku berlindung dari fitnah kehidupan dan kematian. Allahumma inni a'udzubika minal ma'thabil wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan dosa dan daripada berhutang. Penambahan dekat sini ialah yang terakhir tadi. Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Berlindung daripada perbuatan dosa dan juga daripada berhutang. Doa yang ketiga daripada Ali radhiyallahu anhu. Katanya, apabila Rasulullah SAW hendak mengerjakan solat, maka doa terakhir yang dibacanya antara tasyahud dan salam ialah Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhir la ilaha illa anta. Ulang sama-sama para jemaah. Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa ant. Kan, bermaksud apa? Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku yang terdahulu maupun tertangguh, dosa-dosa yang aku rahsiakan dan yang aku nampakkan, dosa-dosa yang terlanjur dan apa-apa yang engkau sendiri lebih mengetahuinya daripadaku. Engkaulah yang memajukan dan engkaulah yang mengakhirkan. Tiada Tuhan melainkan engkau. Kan, dia doa dia minta kepada penghapusan dosa di sini. Daripada Abdullah bin Amr mengatakan bahawa Abu Bakar berkata kepada Rasulullah SAW, ajarkanlah kepadaku doa yang akan sentiasa ku baca ketika dalam solatku. Kan, Abu Bakar bertanya pada Rasulullah SAW, ada tak doa berikan kepadanya agar dia boleh baca dalam solatnya. Maka Nabi SAW pun bersabda, bacalah Allahumma inni zalamtu nafsi zalman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, aku telah banyak berbuat zalim terhadap diriku, sedang tiada seorang pun yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Oleh itu berilah aku keampunan dari sisimu dan berilah rahmat kepadaku. Sesungguhnya engkau maha pengampun dan pemberi rahmat. Itu merupakan doa yang keempat. Doa yang kelima daripada Hanzalah bin Ali, bahawa Mihjan bin Al-Adra' pernah bercerita kepadanya seperti berikut. Rasulullah SAW masuk ke dalam sebuah masjid. Tiba-tiba ada seorang lelaki yang telah hampir selesai mengerjakan salat dan sedang membaca tasyahud. Maka dia pun membaca doa, Allahumma inni as'aluka ya Allah al-wahidul ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taghfira li dhunubi innaka antal ghafurur rahim. Apa maksudnya? Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, Tuhan yang Maha Esa dan Maha Tunggal, Tuhan tempat memohon, Tuhan yang tiada beranak dan tidak pula diperanakkan dan tiada satu pun yang menyamainya, agar engkau mengampuni segala dosaku. Sesungguhnya engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lalu Nabi SAW pun bersabda sebanyak 3 kali,
Allah telah mengampuninya, Allah telah ampuninya, Allah telah mengampuninya. Qad ghufira, qad ghufira, qad ghufira. Kan, doa ni agak dekat dengan kita, biasa kita baca. Tapi kita tak letakkan mungkin dalam solat, maka kita boleh letakkan dalam solat. Allahumma inni as'aluka, ya Allah, al-wahidul ahadus samad, alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, an taghfira li dhunubi, an taghfira li dhunubi, innaka antal ghafurur rahim. Daripada Syaddad bin Aus, katanya adalah Nabi SAW sentiasa membaca dalam solatnya, Allahumma inni as'aluka thabata fil amr wal azimata ala ar-rashad wa as'aluka syukra ni'matik wa husna ibadatik wa as'aluka qalban salima wa lisanan sadiqa wa as'aluka min khairi ma ta'lam wa a'udzubika min syarri ma ta'lam. Kan? Apa maksudnya? Ya Allah, aku mohon kepadamu keteguhan dalam urusan dan ketetapan dalam kebenaran, dan aku mohon diberikan kesempatan untuk mensyukuri nikmat-Mu dan menyempurnakan ibadah kepadamu. Aku memohon hati yang sejahtera dan lidah yang terpercaya. Aku mohon kebaikan yang engkau ketahui dan berlindung daripada kejahatan-kejahatan yang engkau ketahui, serta memohon keampunan dari apa-apa yang engkau maklumi. Yang ketujuh, daripada Abu Mijlas, Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu pernah mengerjakan salat bersama kami. Namun salat yang dikerjakannya amatlah singkat sehingga mengundang protes di kalangan makmum. Melihat itu, Ammar pun berkata, bukankah rukuk dan sujudku sudah sempurna? Mereka menjawab, benar. Ammar selanjutnya berkata, aku membaca doa yang biasa dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa doa dia? Allahumma bi'ilmika la ghaib wa qudratika 'alal khalq ahyini ma 'alimtal hayata khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li, as'aluka khashyataka fil ghaibi wasyahada wa kalimatil haqqi min ghadabi war ridha wal qasda fil faqri wal ghina wa ladzatan nazara ila wajhik wasyauqa ila liqa'ik wa a'udzu bika min darra'a mudirratan wa min fitnatin mudillatin. Allahumma zayyinna bizinatil iman waj'alna hudatan mahdiyin. Demi pengetahuanmu tentang yang gaib, ya Allah, dan kudratmu untuk mencipta, panjangkanlah hidupku selama hidup ini masih menjadi kebaikan untuk diriku. Sebaliknya, wafatkanlah aku jika mati itu merupakan suatu kebaikan untukku. Aku mohon rasa takut kepadamu, sama ada ketika bersendirian maupun di tengah orang ramai. Berani menyampaikan kebenaran di mana sahaja, sederhana dalam kemiskinan dan kekayaan, merasa nikmat ketika melihat wajahmu, dan sentiasa merindukan perjumpaan denganmu. Aku berlindung kepadamu dari malapetaka yang membahayakan dan fitnah yang menyesatkan. Ya Allah, hiasilah kami dengan hiasan iman dan jadikanlah kami sebagai juru pembimbing yang meraih petunjuk. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Nasa'i. Daripada Abu Saleh, iaitu daripada seorang sahabat, katanya, Nabi SAW bertanya pada seorang lelaki, apakah yang kamu baca ketika dalam salat? Maka lelaki itu pun berkata, aku baca tasyahud, lalu aku baca, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku mohon kepadamu syurga dan aku berlindung kepadamu dari siksa neraka. Sebab aku tidak dapat membaca doa yang panjang seperti dirimu atau seperti Muaz. Lalu Nabi SAW pun bersabda, permohonan syurga dan neraka itu sudah cukup panjang. Kan? Maka hadis ni pula menceritakan ada orang baca pindik saja. Kan? Dan Nabi balas balik mengatakan bahawa itu juga sudah cukup panjang. Apa doa dia? Doa dia, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. 7 patah perkataan saja. Daripada Ibn Mas'ud yang ke-9 pula, bahawa Nabi SAW mengajarkan kepadanya doa seperti berikut. Allahumma alif baini qulubina wa aslih dhata bainina wa hadina subulus salam wa najjina minaz zulumat
minaz zulumati ila nur wa jannibna fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirina li ni'matik musnina biha wa qabiliha wa timmaha alaina. Ya Allah, jinakkanlah hati kami dalam jalinan kasih sayang, damaikanlah perselisihan antara kami, bimbinglah kami ke arah jalan yang sejahtera dan bebaskanlah kami dari kegelapan menuju cahaya. Jauhkanlah kekejian diri kami sama ada yang zahir maupun yang batin. Limpahkanlah kepada kami berkat sama ada pada pendengaran, penglihatan dan hati nurani kami. Terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkau Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Jadikanlah kami orang-orang yang bersyukur atas nikmat-Mu, menghargai dan pandai berterima kasih, dan jadikanlah kenikmatan itu sebagai kesempurnaan kepada kami. Masya Allah, ia merupakan satu impian. Doa ini juga satu impian, satu keluhan di dalam kita berhadapan dengan Allah Azza wa Jalla. Yang ke-10 pula para jemaah, daripada Anas, kan, katanya, aku duduk santai bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan secara kebetulan ada seorang lelaki yang sedang mengerjakan solat. Sesudah rukuk dan bertasyahud, dia pun membaca, Allahumma inni as'aluka bi anna laka Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum inni as'aluka. Ya Allah, aku mohon kepadamu bahawa segala puji-pujian hanya milik-Mu. Tiada Tuhan selain Engkau yang Maha Pemurah, pencinta langit dan bumi. Wahai Tuhan yang Maha Mulia dan Maha Agung, wahai Tuhan yang Maha Hidup lagi Maha Kekal Abadi, sesungguhnya aku memohon kepadamu. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada para sahabatnya, tahukah kamu mengenai doa yang dibacanya tadi? Mereka pun jawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Maka Nabi SAW pun bersabda, demi Tuhan yang telah menguasai jiwa Muhammad, sesungguhnya dia telah membaca doa dengan asma Allah yang maha mulia. Jika seseorang membacanya, maka Allah pasti mengkabulkannya. Jika dia meminta kepadanya, maka dia pasti memberi. Bermaksud hadis ni, ya, daripada Anas ni menceritakan bahawa fulan ni, ada seorang lelaki ni, dia baca seluruh nama-nama Allah, asma Allah tadi, kan, innaka antal mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayy ya qayyum ya hayyu ya qayyum. Itu merupakan nama-nama Allah. Maka apa Rasulullah sebut? Kan Allah Ta'ala mendengarnya. Jika seorang membacanya, pasti Allah akan mengkabulkan. Jika dia meminta, nescaya Allah juga pasti akan memberi. Ia merupakan doa yang sangat-sangat baik. Perkongsian yang terakhir dan doa yang ke-11 daripada Umair bin Sa'ad, katanya, Ibnu Mas'ud mengajarkan tasyahud solat kepada kami. Katanya, apabila salah seorang antara kamu telah selesai membaca tasyahud, maka bacalah, Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ma alimtu minhu wa ma lam a'lam wa a'udzubika minasyarri kulli ma alimtu minhu wa ma lam a'lam. Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka minhu ibaduka salihun wa a'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu ibaduka salihun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, aku mohon kepadamu segala jenis kebaikan, sama ada yang aku ketahui maupun yang tidak aku ketahui. Aku berlindung kepadamu dari segala jenis kejahatan yang aku ketahui dan yang aku tidak ketahui. Ya Allah, aku mohon kepadamu segala jenis kebaikan yang pernah dimohonkan oleh para hamba-hambamu yang saleh. Aku berlindung kepadamu dari segala jenis kejahatan yang pernah diminta perlindungan oleh para hambanya yang saleh. Ya Allah, berilah kami kebaikan di alam dunia dan kebaikan di alam akhirat, dan lindungilah kami daripada siksa neraka. Maka Ibnu Mas'ud pun berkata, tiada seorang pun dari kalangan Nabi ataupun orang saleh melainkan mereka pernah membaca doa ini. Masya Allah, para jemaah sekalian, 11 doa yang boleh kita
ambil untuk kita baca, di dalam tasyahud. Maka di antara perkara yang perlu kita faham di sini ialah di antara tasyahud dan juga salam, antara kedua-duanya ialah ada masa sesi yang mana kamu berdoa ketika mana kamu sujud. Kan, ketika mana kamu sujud selepas habis innaka hamidum majid, mungkin imam baca panjang. Kalau kita doa makmum, imam baca panjang dan kita ada masa, inilah masa untuk kita berdoa. Ambil saja apa segala doa yang telah disebutkan. Bagusnya untuk sesi kuliah kita kali ini kerana anda boleh tengok video ni dan ulang balik. Kan? Video ni sebanyak sekitar 26 minit ni anda boleh ulang. Kan? Tadi ustaz baca yang pertama mana? Oh, ulang balik yang pertama. Ingat, hafal balik. Kan? Kemudian pun dia apa dia? Nombor 2. Kalau kuliah secara live mungkin ada yang catat, ada yang tidak. Tapi untuk recording sebegini merupakan perkara yang baik. Inilah peluang untuk ambil doa-doa ni. Kita tahu doa ni siapa yang riwayatkan, kemudian apa maksudnya. Tadi setiap satu saya baca doa dia dan saya baca maksudnya. Maka catat, ingatkan dia dalam pemikiran kita. Ia adalah doa di antara kita kepada pencipta. 11 doa ni seluruhnya cerita tentang apa? Cerita tentang tidak ada kuasa yang lebih melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ampunkan dosa kita. Ampunkan dosa kita. Kau kabulkan hajat kita. Hajatnya apa? Ampunkan dosa. Tempatkanlah kami di tempat yang sebenarnya, selayaknya. Kan? Dan juga apa tadi, banyak cerita tentang fitnah. Hari ini fitnah begitu banyak. Fitnah dajjal lain, fitnah kehidupan lain, fitnah kematian juga ada. Hindarkan, lindungilah kita daripada segala fitnah. Kita tidak tahu fitnah ini datang bagaimana. Fitnah ni para jemaah sekalian, dia boleh jadi ibaratnya virus. Virus ini kita tak tahu, tiba-tiba kita boleh kena. Begitu juga fitnah. Maka kita berlindung. Macam mana kita berlindung? Kita sujud dalam tasyahud tu sebelum kita naik. Kalau kita solat sendiri agak mudah, sebab apa? Kita boleh panjangkan dan kita tidak membebankan orang lain. Tapi kalau kita solat dalam keadaan kita imam ataupun kita makmum, kan, kalau ada panjang masa tu, kita ambil peluang tu. Ambil peluang tersebut untuk berdoa. Kerana itulah masa untuk berdoa, di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian, ini merupakan perkongsian yang sangat-sangat bermakna kerana saya titipkan doa-doa ini untuk sebagai satu ilmu kepada kita. Ambillah, raihlah ilmu ini. Kan, apa yang saya kongsikan bukan saya yang mengajarkan ini, saya hanya kongsikan daripada apa yang telah dibukukan oleh ulama-ulama kita ini, insya-Allah. Semoga ia bermanfaat, semoga ia menjadi salah satu daripada amalan doa kita. Semoga kita ini terhindar daripada fitnah-fitnah yang berluasa pada zaman ini, insya-Allah. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa pada sesi akan datang, insya-Allah. Salam.